وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu perhatikan apa yang bakal kamu lakukan pada hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yakni yang kamu lakukan. Shadaqallahul azim. Suratul Hajj ayat yang ke-18. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, tuan-tuan barisan ahli-ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganugerahkan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini. Malam yang ke-24 di dalam Ramadan. Malam yang ke-25, hari yang ke-24 kita berpuasa. Makna kata, hari ini kita dah puasa sebanyak 24 hari. Dan kita sedang berada pada malam yang ganjil, malam yang ke-25 daripada Ramadan. Dan juga kita kurang daripada 2 minggu Ramadan sudah hendak mengucapkan sayonara kepada kita, yakni ucapan selamat tinggal, yang mudah-mudahan ia akan datang lagi pada tahun berikutnya, pada tahun 1445 Hijriah. Cuma belum tentu siapakah yang akan terpilih lagi untuk menjadi ahli di dalam Ramadan pada tahun berikutnya. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sudah berada di penghujung akhir-akhir Ramadan, kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidup riwayat baginda di dalam Ramadan yang akhir, yang disebutkan sebagai al-ashril awakhir, 10 malam yang terakhir, baginda mempertingkatkan lagi amal ibadah di dalam Ramadan yang akhir ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi atau kama qala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malam 10 daripada akhir Ramadan dengan beribadah yang belum pernah baginda lakukan seperti hal sedemikian pada waktu-waktu yang lain. Atau kama qal, hadis yang sahih di dalam riwayat oleh Imam Muslim. Dalam kitab Imam Muslim, nama dia Sahih Muslim. Rujukan dia kita boleh lihat kalau kita buka Sahih Muslim, hadis bernombor 2009. Jumpa kata-kata Aisyah ini. Tuan-tuan puan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita satu contoh perbuatan yang seharusnya kita buat. 10 hari yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlipat gandakan amal ibadah, yakni dengan tidak mengabai dan mencuaikan kefarduan berpuasa di siang hari, dan ditambah dengan malam hari Nabi beriktikaf sepanjang malam untuk mendirikan amal ibadah. Amal ibadah yang Nabi buat bukan hanya sekadar salat tarawih, salat qiyamul lail, bukan hanya sekadar membaca Al-Quran, bukan hanya sekadar bertadarus, bukan hanya sekadar bersedekah, tetapi sebenarnya lebih luas pengertian pada malam-malam Ramadan, yakni apa-apa pekerjaan yang kita lakukan dengan niat ikhlas kerana Allah dan niat dijadikan ibadah, maka ianya adalah berpahala. Yang ni kadang-kadang orang kita terlepas pandang. Orang kita menganggap bahawasanya 10 malam yang terakhir kita perlu tumpu untuk duduk solat semayang, duduk semayang, solat dan sebagainya. Persoalan di sini, bagaimanakah bagi golongan yang tak boleh semayang, mereka bercuti, yakni orang-orang perempuan? Adakah mereka tak boleh dapat yang dikatakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, nama dia Lailatul Qadar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cari dalam 10 malam akhir tu, yang digambarkan dalam 10 yang terakhir itu juga terdapat malam-malam yang ganjil, yang berkemungkinan malam-malam ganjil itulah malam Lailatul Qadar. Nabi bagi hint pada kita, dalam 10 hari terakhir carilah di dalam malam-malam yang ganjil. Persoalannya, orang-orang yang tak boleh salat, orang-orang yang cuti uzur lagu mana? Adakah Allah tidak adil kepada mereka? Itu nombor satu. Yang kedua, bagaimanakah orang-orang yang sibuk mencari nafkah untuk keluarganya dengan bekerja pada shift malam? Adakah Allah tidak adil kepada orang-orang seperti ini, sedangkan mereka keluar bekerja kerana Allah? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang berhempas pulas menyelamatkan nyawa manusia yang lain di malam hari Ramadan, seperti mana doktor-doktor perubatan yang on call kadang-kalanya, seperti mana kaki tangan bomba yang sentiasa berjaga-jaga apabila tibanya kecemasan yang tidak diduga, dan juga badan-badan beruniform yang menjaga keselamatan tempat, negeri dan negara kita, seperti mana polis dan tentera, dan apa-apa pekerjaan yang menyelamatkan nyawa manusia, yang memelihara keamanan setempat, yang menyebabkan mereka ini ketika di dalam duty, dalam pekerjaan mereka, tidak dapat seperti kita beriktikaf di malam hari untuk duduk di atas jadah, untuk melakukan sebanyak-banyaknya salat-salat sunat. Persoalannya, adakah Allah tidak adil kepada mereka? Adakah mereka tidak layak mendapat malam Lailatul Qadar? Maka kita rungkaikan pada malam ini. Ingatlah, yang pertamanya, orang-orang yang takdirnya bertugas pada malam hari, tidak kiralah apapun pekerjaannya, sesungguhnya pekerjaannya selagi mana ikhlas kerana Allah, selagi mana halal pekerjaan itu, tidak melanggar syariat Allah, dan selagi mana ia sebelum keluar daripada rumah berniat untuk melakukan pekerjaan ini kerana ibadah kerana Allah, maka orang-orang ini juga akan mendapat fadilat daripada 10 malam yang terakhir, dan fadilat satu malam yang lebih besar daripada 1000 bulan, nama dia Lailatul Qadar. Inilah yang akan merungkaikan sedikit sebanyak persoalan di kalangan kita. Sebab ada orang tanya kepada kita,
Macam mana orang-orang di luar sana? Seperti yang saya sebut sebentar tadi, yang shift malam, yang on call, yang on duty pada malam hari, yang berjaga kerana keselamatan negara, yang bertungkus lumus di ward-ward di hospital kerana menyelamatkan nyawa manusia, merawat manusia. Adakah mereka-mereka ini tidak akan mendapat fadilat daripada malam Lailatul Qadar? InsyaAllah Allah itu maha adil. Mereka-mereka yang ikhlas kerana Allah, mereka-mereka yang meniatkan pekerjaan mereka dengan niat ibadah, mereka juga akan mendapat fadilat daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni kalau kita nak cerita panjang, banyak dah ustaz-ustaz duk cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebut Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bila dihuraikan balik bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Yakni seolah-olah seseorang itu mendapat ganjaran beribadah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan selama 83 tahun 4 bulan dengan dia mendapat hanya pada satu malam sahaja. Ini special untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan yang boleh saya sebutkan pada malam ini, marilah yang pertamanya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita betulkan niat kita. Apa-apa pekerjaan kita, walaupun bukan di bidang lapangan dakwah, walaupun bukan bergelar ustaz dan ustazah, walaupun bukan bergelar seorang qari yang masyhur, tetapi ingatlah, apabila kita betulkan niat kita, kita keluar bekerja, kita keluar menafkahi keluarga dan pulang semula ke rumah dalam keadaan berpahala. Yang penting betulkan niat kita. Yang kedua, pastikan kita niat keluar bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita keluar bekerja kerana Allah, sudah dikira sebagai ibadah. Dan apabila dikira sebagai ibadah, pastinya ia berpahala. Yang ketiganya, marilah sama-sama kita meluangkan masa bagi orang-orang yang bekerja pada normal shift, iaitu tidak ada shift malam, untuk kita luangkan 10 hari yang terakhir di dalam Ramadan ini melakukan kebaikan, melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya sebelum Allah Subhanahu wa taala panggil pulang, sebelum Ramadan yang datangnya pada tahun akan datang yang berkemungkinan kita tidak lagi tersenarai sebagai ahlinya. Mudah-mudahan Allah SWT tetapkan hati kita, kurniakan istiqamah kepada kita, ikhlaskan hati kita dalam beribadah dan di dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.